Satu, dua, tiga. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan berkaitan isu konflik Pulau Putih yang melibatkan ruang udara, ruang laut, sempadan serta kesannya terhadap Malaysia. Saya harap perbincangan ini dapat memberikan kita pengajaran tentang pentingnya kedaulatan dan dokumentasi. Mari kita mulakan dengan soalan yang pertama. Baiklah, Yaya, izinkan saya bertanya. Bolehkah kamu terangkan secara lebih ringkas dan juga jelas bagaimanakah konflik Pulau Putih ini bermula dan mengapakah ia menjadi isu yang besar? Okey, terima kasih kepada terhadap soalan Tuan Aziman. Baiklah, isu ini menjadi besar pada tahun 1979 apabila Malaysia menerbitkan peta baru yang memasukkan Pulau Batu Putih dalam wilayahnya. Singapura pula membantah pada tahun 1980 dan menuntut kedaulatan ke atas pulau tersebut. Isu ini menjadi besar kerana lokasi pulau itu sangat strategik di Selat Melaka, laluan perdagangan yang tersibuk di dunia. Okey, soalan seterusnya, mengapakah Singapura lebih berjaya mempertahankan tuntunan mereka berbanding Malaysia? Terima kasih. Pada pandangan saya, Singapura mempunyai bukti dokumentasi yang kukuh yang termasuk surat rasmi dari Johor pada tahun 1953 yang menyatakan Johor tidak menuntut pulau itu. Selain itu, Singapura juga secara aktif menyelenggara rumah api di pulau tersebut sejak zaman British. Malaysia pula tidak mempunyai rekod penyelenggaraan atau dokumen rasmi yang kuat. Okey, baiklah. Saya ingin bertanyakan kepada Encik Aziman. Baik. Bagaimana pula dengan isu ruang udara di sekitar pulau itu? Isu ruang udara di bahagian pulau tersebut, Malaysia menegaskan hak kedaulatannya ke atas ruang udara, tetapi ICJ pula mengiktiraf kawasan tersebut, kawasan tertentu untuk dikawal oleh Singapura. Hal ini menimbulkan pertentangan kepentingan strategik dan juga geopolitik kerana ruang udara penting untuk kawalan, keselamatan dan juga lalu lintas penerbangan. Selain ruang udara, apakah isu utama dalam laut? Okey, pada pandangan saya, isu ruang laut melibatkan sempadan maritim, eksploitasi sumber seperti ikan, minyak dan gas serta hak navigasi kapal. Ketidaksepakatan ini boleh menjejaskan perdagangan dan perkapalan di kawasan tersebut. Baiklah, boleh saya tahu apa pengajaran penting yang Malaysia boleh ambil daripada konflik ini, Aziman? Baiklah, antara pengajaran utama yang dapat kita ambil termasuklah di mana pentingnya dokumentasi dan juga penyelenggaraan aktif. Jadi di sini Malaysia perlu memastikan semua dokumen sejarah disimpan dengan baik di arsip negara maupun muzium tanpa bukti yang kukuh, sukar untuk kita mempertahankan kedaulatan di mahkamah antarabangsa. Maafkan saya. Okey, terima kasih sebab menjawab soalan itu. Dan saya ingin bertanya pula kepada Juliana. Adakah hubungan diplomatik Malaysia-Singapura terjejas selepas keputusan ICJ? Okay. Pada pandangan saya, sebagai rakyat Malaysia, kita mesti menghormati keputusan undang-undang antarabangsa. Walaupun pahit, ia memberi pengajaran bahawa kedaulatan memerlukan bukti pengurusan dan dokumentasi yang kukuh. Itu saja pandangan daripada saya. Shirley, saya nak tanya, apa implikasi ekonomi daripada konflik ini? Terima kasih. Pada pendapat saya, implikasi ekonomi sangat besar. Ketidaksepakatan boleh menjejaskan aktiviti perkapalan, perdagangan dan eksploitasi sumber alam seperti minyak dan gas.
Malaysia perlu berhati-hati kerana kawasan maritim adalah aset penting bagi ekonomi negara. Ya, baiklah. Okey. Terima kasih. Baiklah Yaya. Adakah terdapat iktibar lain yang boleh kita pelajari? Ya, sudah tentu Aziman. Iktibar terbesar ialah kita mesti menjaga wilayah kita dengan baik, menyelenggara secara aktif dan mendokumentasi segala bukti. Sejarah mengajar kita supaya tidak mengulangi kesilapan yang sama. Betul? Okey, saya setuju. Bagi Aziman pula, saya ingin bertanya. Okey, kalau orang Malaysia ini ingin mengelakkan konflik macam pada masa depan, apakah langkah yang perlu kita ambil? Baiklah. Pada pendapat saya, Malaysia perlu memperkukuhkan lagi sistem dokumentasi kita. Bagi memastikan memastikan semua rekod rasmi disimpan dengan baik dan juga mengurus wilayah secara aktif. Selain itu, hubungan diplomatik juga dengan negara lain mesti dijaga supaya pertikaian ini dapat diselesaikan secara lebih aman. Terima kasih. Saya setuju dengan pandangan Aziman sebentar tadi. Liviana, adakah isu Pulau Batu Putih ini memberi kesan kepada imej Malaysia di peringkat antarabangsa? Ya, ia menunjukkan kelemahan Malaysia dalam aspek dokumentasi dan pengurusan wilayah. Namun, penerimaan keputusan ICJ dengan bijaksana juga menunjukkan kematangan Malaysia dalam menghormati undang-undang antarabangsa. Saya rasa jelas bahawa kedaulatan bukan hanya bergantung pada jarak geografi, tetapi pada bukti, pengurusan dan dokumentasi. Betul dan sangat betul sekali, dan itulah message utama konflik Pulau Batu Putih. Okey, terima kasih semua atas perbincangan yang sangat matang dan bagus untuk hari ini. Sebelum itu, saya ingin simpulkan bahawa konflik Pulau Batu Putih mengajar kita tentang pentingnya kedaulatan, dokumentasi dan pengurusan wilayah. Malaysia perlu belajar dari sejarah dan memastikan tidak mengulangi kesilapan yang sama pada hari ke depan. Jadi sampai sini sahaja perbincangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sama-sama.